Assalamualaikum, nama saya Siti Mariza binti Abdul Malik. Nombor matrik saya JM1381421. Hari ini saya akan membentangkan tentang Revolusi Perancis. Revolusi Perancis ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai Revolution Perancis telah berlaku pada tahun 1789 sehingga 1799 yang dianggarkan selama 10 tahun. Revolusi Perancis ini berlaku akibat oleh pergolakan antara kerajaan dan parti politik di Perancis, yang mana sebelum ini kerajaan politik di Perancis amatlah kukuh selama berabad-abad lamanya, namun disebabkan oleh pemerintahnya yang berhaluan kiri telah menyebabkan runtuhnya parti politik. Keruntuhan ini telah membawa kepada runtuhnya juga rumah ataupun tempat mereka beribadat selama tempoh 3 tahun sahaja. Rakyat Perancis juga telah mengamalkan kepercayaan ataupun tradisi mereka sendiri, iaitu sistem hierarki monarki. Runtuhnya tempat ibadat ataupun Katolik mereka telah membawa kepada sistem pembaharuan yang membawa kepada pembebasan, persamaan dan juga persaudaraan. Hasil tercetusnya Revolusi Perancis telah membawa kepada penubuhan hak asasi manusia dan warganya 1789 yang diasaskan oleh Marquis de Lafayette. Kerajaan di Perancis terbahagi kepada 3 estet, iaitu golongan yang pertama, kedua dan ketiga. Golongan yang pertama terdiri daripada golongan estet Katolik, iaitu golongan-golongan yang berkhidmat untuk agama. Golongan yang kedua pula iaitu golongan yang terdiri daripada golongan bangsawan, dan golongan yang ketiga adalah rakyat biasa. Golongan yang pertama mempunyai pelbagai hak istimewa. Mereka juga bebas daripada membayar cukai. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang menguruskan sumber-sumber ataupun golongan yang mentadbir negara, yang diberikan pelbagai hak, pelbagai kuasa dan pelbagai keistimewaan. Manakala golongan yang kedua iaitu golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni yang terdiri daripada golongan yang kaya raya lah. Mereka mempunyai 20% tanah di Perancis dan bebas daripada membayar apa-apa cukai. Manakala golongan yang ketiga dibahagikan kepada 3 golongan, iaitu mengikut pendapatan ekonomi mereka. Golongan yang pertama adalah golongan yang kaya raya yang mampu berkongsi pendapatan untuk negara mereka, iaitu terdiri daripada pegawai bank, peniaga, tenaga profesional dan pemilik kilang dan sebagainya. Kumpulan yang kedua pula terdiri daripada pembantu rumah, buruh dan sebagainya lah. Dan manakala kumpulan yang ketiga adalah terdiri daripada kumpulan petani. Mereka ini adalah yang perlu membayar cukai, dan juga kumpulan-kumpulan ini adalah memegang sebanyak 97% kelas sosial di Perancis dan perlu membayar cukai yang tinggi setiap tahun. Seterusnya, keadaan ekonomi di Perancis sebelum tercetusnya Revolusi Perancis, iaitu pada tahun 1870. Negara Perancis berada di ambang muflis apabila berlakunya kemerosotan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama iaitu disebabkan oleh pemerintahnya Raja Louis yang tahta sebagai raja yang ke-16 dan permaisurinya Marie Antoinette. Mereka bersikap boros dalam berbelanja menggunakan duit negara. Selain itu, faktor yang kedua adalah faktor kemarau panjang. Kemarau yang berlaku menyebabkan kemerosotan penanaman oleh petani, yang menyebabkan berlakunya krisis kekurangan makanan, terutamanya gandum dan juga bijirin yang dijadikan sebagai sumber harian mereka.
Seterusnya berlaku wabak penyakit berjangkit di kalangan haiwan, manusia yang menyebabkan berlakunya kematian. Seterusnya, berlakunya krisis kekurangan makanan menyebabkan rakyat Perancis hidup dalam keadaan kebuluran dan kelaparan. Perkara ini juga telah menyebabkan peningkatan cukai yang tinggi terutamanya kepada golongan bawahan. Seterusnya, keadaan sebelum tercetusnya revolusi Perancis daripada segi politik. Kerajaan ataupun politik di Perancis mengamalkan sistem beraja dan juga sistem hierarki monarki, iaitu mereka dibahagikan kepada tiga estate. Yang pertama adalah estate atasan, yang kedua adalah estate pertengahan dan yang ketiga adalah estate bawahan. Manakala Parlimen di Perancis menggunakan peraturan yang lama, estate perlu diwakilkan seorang bagi mengemukakan sebarang aduan ataupun permasalahan, dan setiap aduan yang dikemukakan akan diambil tindakan untuk diselesaikan. Mereka juga disebut sebagai cashier. Di Perancis juga mereka akan mengadakan undian mengikut estate bagi memilih pemerintah negara yang baru. Undian tersebut perlulah dipersetujui terlebih dahulu oleh golongan atasan dan golongan pertengahan. Manakala pemilihan yang dibuat oleh estate bawahan akan ditolak sekiranya tidak dipersetujui oleh golongan atasan dan juga pertengahan, kerana golongan bawahan tidak mempunyai sebarang hak untuk bersuara. Golongan bawahan perlulah bersetuju dan akur dengan keputusan ataupun pemilihan yang dibuat oleh golongan atasan dan pertengahan, kerana golongan bawahan tidak mempunyai hak untuk bersuara. Mereka perlulah bersetuju sahaja. Estate pertama juga berhak untuk menolak sebarang keputusan yang diluluskan oleh estate yang ketiga secara automatik sekiranya estate pertama dan kedua tidak bersetuju. Dan secara automatik keputusan tersebut akan ditolak. Estate ini mempunyai kepentingan yang sama ataupun serupa seperti parlimen. Dari segi sosial, kesemua masyarakat dan golongan di Perancis diberikan kebebasan, iaitu antaranya adalah kebebasan untuk memiliki harta benda, bebas untuk berniaga, kebebasan dalam menyuarakan hak dan pendapat masing-masing. Tanah juga diberikan kepada golongan bawahan untuk memilikinya. Tidak seperti sebelum ini, tanah hanya diberikan kepada golongan atasan dan pertengahan sahaja. Dan manakala cukai juga perlu dibayar oleh golongan pertengahan. Seterusnya adalah daripada segi ekonomi pula. Cukai perlu dibayar sama adil oleh golongan pertengahan. Manakala kepada golongan bawahan iaitu peniaga, mereka juga tidak perlu membayar cukai yang tinggi seperti dahulu. Seterusnya, buruh juga tidak diberikan pekerjaan secara paksa. Mereka boleh bekerja mengikut tempoh masa yang diberikan. Dan peraturan baru juga telah ditetapkan bagi memberikan keadilan yang sama rata bagi kesemua pihak mengikut peringkat umum. Manakala daripada segi politik pula, mereka telah membubarkan sistem federal yang telah lama digunakan di Perancis dan telah membentuk sistem pemerintahan baru bagi memberikan keadilan kepada kesemua pihak, terutamanya golongan bawahan. Raja Louis telah ditangkap dan telah dihukum bunuh kerana kesalahan yang dilakukannya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.